Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bis sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Tuan Petua, terima kasih atas izin memberi ruang kepada saya untuk ikut berbahas di peringkat jawatan kuasa bajet bagi tahun 2021. Ketika berbahas ini, fikiran saya jauh melayang, berbalik pada tahun 2004 hingga 2007 ketika saya bertugas di negeri Kelantan, Darul Naim. Satu ketika kita sempat menganjurkan satu seminar bertajuk Pemikiran Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Dua Umar, iaitu Umar Al-Khattab dan Umar Abdul Aziz. Seminar itu dirasmikan oleh almarhum Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Abdul Aziz dan kertas utamanya dibentangkan oleh Dr. Abdul Aziz Hanafi. Ada 4 cerita daripada kelebihan pada pemerintahan Umar Abdul Aziz dan Umar Al-Khattab yang banyak mempengaruhi pemikiran politik saya. Yang pertama, pernah berlaku waktu zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Madinah mengalami cuaca kering yang panjang. Rakyat hidup susah dan ketidakcukupan makanan. Khalifah Umar memerintahkan wilayah Islam yang lain yang tidak terkesan dengan masalah itu untuk membawa makanan ke Madinah. Kemudian didirikan Central Kitchen, dimasak makanan, kemudian Khalifah sendiri yang pergi mengagihkan makanan kepada rakyat. Dalam menguruskan bajet negara, Khalifah Umar berpendapat bahawa menguruskan keuangan negara tak ubah macam mengawal peredaran darah, perjalanan darah yang mengalir dalam sebatang tubuh. Kalau sekiranya tubuh terpotong, darah keluar membuak-buak, nescaya lemahlah tubuh itu. Itu gambaran bagaimana menguruskan kewangan negara tak boleh ada unsur pembaziran, unsur ketirisan, unsur salah urus, apalagi rasuah. Ketiga, dalam seminar itu juga dikupas tentang bagaimana Khalifah Umar memberi peringatan, negeri yang makmur sekalipun katanya boleh binasa. Para sahabat bertanya, bagaimana negeri makmur boleh binasa? Umar menjawab, kalau negeri itu ketuanya pengkhianat dan harta beredar di kalangan orang-orang fasik. Umar Abdul Aziz juga seorang pemimpin Islam yang ulung. Pemerintahannya tak lama. Satu ketika dikisahkan ketika dia balik dalam perjalanan kebumikan khalifah terdahulu, maka pembantunya membawa kereta kuda baru dan meminta dia untuk naik. Dia kata, untuk apa? Ini memang kereta rasmi untuk khalifah. Dia kata, saya tak perlukan sebab saya dah ada kereta. Mengambil peristiwa pengajaran daripada peristiwa ini, kita dapati ketika negara dilanda masalah, pemimpin sehebat Umar ini, dia tak naikkan gaji. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak tukar kereta baru. Ya. Sebab dia nak ikut sama merasai derita rakyat. Saya ungkap ini mengenang kembali seminar yang pernah saya ikut kendalikan, dengan mengambil kupasan daripada 2 agamawan dan ilmuwan yang hebat, yang sangat mempengaruhi cara berfikir dan cara bertindak saya dalam perjalanan sebagai orang politik yang tak lama. Tuan Petua, lebih kurang 30 tahun saja. Tuan Petua, hari ini ketika berbahas tentang bajet 2021, saya mengangkat tema bahawa bajet ini digubal dan dibentang
sebagai sebuah bajet yang saya istilahkan sebagai creative imaginary numbers. Saya buktikan hujah saya ini melalui dua kupasan. Yang pertama, bila saya melihat tentang unjuran KDNK mengikut harga malar 2015. Sebab bila kita bahas bajet, kita bukan saja meneliti teks bajet yang dibentang oleh Menteri Kewangan, kita juga kena membaca laporan tinjauan ekonomi 2021, laporan tinjauan fiskal 2021, laporan Bank Negara, laporan DOSM, World Bank, IMF. Dalam keadilan kami beruntung sebab baca ni semua adalah ahli parlimen kami dari Subang. Dia head of policy. Dia baca habis, dia bersyarah kepada ahli parlimen keadilan. Jadi kami petik daripada situ. GDP misalnya. Kita diberikan anggaran bahawa tahun depan GDP itu tumbuh segar 6.5 hingga 7.5. Tapi laporan ekonomi setakat suku kedua tahun ini, suku ketiga belum keluar. Kita itu mengalami negatif 17%, paling teruk di kalangan negara ASEAN. Jadi untuk muncul begitu bagus pertumbuhannya pada tahun depan, ini sudah tentu ekonomi negara mesti bersifat istilahnya V-shape. Pertumbuhannya itu pertumbuhan V-shape. Tapi semua data ekonomi apakah menuju ke arah itu? Sebab itu hari ini, saya ucap terima kasih, Timbalan Menteri Kewangan ada, sahabat saya dari Paya Besar. Ketika menggulung nanti, Kementerian Kewangan mesti menjelaskan perkara ini. Zaman yang kita anggap the government can do no wrong dah berakhir. Zaman di mana kerajaan menganggap atau mempunyai attitude, the know it all attitude dah berakhir. Ketika kita mengambil bahagian perbahasan ini, kita berikan angka, data, rujukan yang dibekalkan kepada kita embargo setakat Jumaat lepas. Dan hari ini kita boleh semak dan angka itu tak mungkin berlaku seperti mana yang diunjurkan. Yang kedua, revenue atau hasil. Kita ada revenue, kita ada income, kemudian kita juga ada borrowing. Okay? Revenue, corporate income tax ketika ekonomi lesu dan malap. Bagaimana boleh diunjurkan corporate income tax meningkat pada tahun hadapan? Sedangkan sektor pertumbuhan ekonomi yang menyumbang kepada kenaikan kepada GDP itu sendiri, kita tengok terkial-kial, malap dan lesu. Personal income tax juga begitu. Datuk Yang di-Pertua, kementerian mesti tampil dengan begitu terang sektor mana yang menyumbang kepada KDNK yang dianggap sebagai tumbuh positif pada angka yang sangat membanggakan. Sektor mana? Dia kena sebut satu-satu. Semalam saya sempat dengan ahli parlimen jeli di luar. Saya suka berbincang dengan beliau. Dia membayangkan pada saya jangkaan kuartal 3 tahun ini, sektor pertanian itu dijangka bagus. Sektor pembuatan itu dijangka bagus. Sektor lain, perlombongan, pembinaan, utility, borong runcit, services yang lain, penginapan, pengangkutan, komunikasi, keuangan. Untuk Kementerian Kewangan membentangkan bajet dan meletakkan sasaran 6.5 hingga 7.5 itu, sektor mana? Dan itu ketika penggulungan harus diberikan jawapan yang terang. Ekspor misalnya. Kecuali satu, rubber glove. Yang lain semua melalui drop yang sangat signifikan. Bagaimana boleh dijangkakan bahawa revenue negara boleh meningkat? Ya. Bila saya tengok dalam pembentangan bajet ini, saya dapati bahawa key drivers dengan izin ada 3. Yang pertama,
consumer spending, yang itu saya setuju. Ketika dialog dengan Menteri Kewangan pada hari Ahad, sehari sebelum Parlimen bermula, kami dari Pakatan Harapan menyokong bajet mengembang. Sebab ketika krisis, kerajaan mesti berbelanja lebih supaya duit beredar dalam pasaran. Dan duit ini, Tok Petua, kalau kita bagi kepada orang miskin, dia berbelanja. Dia pergi pasar, orang pasar itu berniaga di kantin, duit mengalir. Kalau duit kita bagi pada orang kaya, dia guna untuk leisure. Dia invest. Jadi untuk merancakkan ekonomi, duit kita mesti masuk dalam kocek rakyat. Bahagian ini kita sokong. Yang kedua, government spending. Ini adalah key drivers yang kedua. Ya, selain daripada bajet operasi yang tinggi, kita tahu dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan, latihan, reskilling, ya, microcredit, micro entrepreneurship, itu besar. Dan ini wajar. Ya. Saya juga dapati construction ini mendapat sehingga 25 bilion. Yang ini saya beza pendapat. Pada saya, kalau fokusnya hanya kepada construction, pada saya dengan izin, construction is considered a non-productive sector because of its short-term impact. Saya bagi hujah. Pertanian. Peruntukan pertanian untuk bajet kita tahun depan cuma 190 juta. Investment in agriculture maksud saya. Dan pinjaman 220. Dan ini cuma 0.12% daripada keseluruhan peruntukan. Kenapa saya kurang bersetuju? Hujah saya. Pertama, import makanan negara kita hari ini sedang kita bercakap nilainya 54 bilion. 54 bilion. India dan China adalah dua negara sumber yang terbesar. Dan daging saja misalnya kita import 70% dari India. Baik. Kalau dah makanan bergantung kepada import, dia terdedah kepada kebergantungan dan juga vulnerability. Dengan izin. Climate change, supply reliability, geopolitical uncertainty and source reliability. Alangkah baiknya kalau bajet kita tahun hadapan itu mengambil kira, misalnya sasaran kecukupan beras tempatan. Hari ini, rakyat Malaysia makan 3 juta tan beras. 2 juta kita tanam sendiri. Kota Belud, Seberang Perak, Kelantan, Kedah, Mada, Tanjung Karang. Ini semua jelapang padi. 70%. 2 juta tan. 1 juta tan lagi bersamaan 30% kita beli dari luar. Kalau bajet kita tahun depan, kita peruntukkan lebih untuk pertanian. Misalnya kita invest kepada rebuilding irrigation density. Mada sudah tentu boleh menghasilkan lebih 4 tan per hektar. Seperti mana di Skincan, 10 tan per hektar. Bumi yang sama, negara yang sama. Satu wilayah, 10 tan per hektar. Kawasan Mada dan Kedah, 4 tan sehektar. Kalau kita tinjau di sana, apa masalahnya? Pengairan itu dibina Nun. Masa almarhum Tun Razak jadi Perdana Menteri. Pinjam World Bank, buka felda dan buka pengairan. Dan pengairan di Kelantan itu projek pertama mega yang dikendali oleh Lim Gotong. Dengan duit itulah yang dia buka Genting. Kalau kita baca My Story. Tapi itu bukan ceritanya. Maintenance kepada irrigation itu menimbulkan masalah. Kenapa tidak kita labur peruntukan untuk rebuilding irrigation density? Yang kedua, kita patut berubah ke arah precision farming. Dengan target mencukupkan 30%. Itu baru satu segmen, beras. Tetapi kalau kita agihkan 25 bilion untuk construction, 190 dan loan 220 juta investment in agriculture, mismatch, Datuk Yang di-Pertua. Itu maksud saya. Sebab itu, pada saya, ketika kita memberikan pandangan, 20 saat yang terakhir ini, saya nak patuh begitu, saya menganjurkan penyelesaian kepada masalah negara sekarang, mestilah melibatkan penggubalan polisi yang bersifat database solution. Mesti begitu. Kalau tidak,
kita peruntukkan 28 bilion untuk social aid atau bantuan sosial kepada rakyat, tapi net tangible impact dia itu tak terasa. Datuk Yang di-Pertua, saya menganjurkan supaya dalam meneliti semula dan berbahas soal bajet ini, ya, saya mengambil beberapa fakta yang sangat terkesan. Bank Negara misalnya, Datuk Yang di-Pertua, mengeluarkan satu hasil kajian. Dia kata 75% daripada rakyat Malaysia hari ini, 75%. Kalau berlaku kecemasan, tak mampu datangkan RM1,000 tunai serta-merta. Tak mampu. 75% daripada 30 juta rakyat. Kalau berlaku kecemasan, keluarga sakit, anak masuk hospital, berlaku kematian, tak mampu datangkan RM1,000 untuk penyelesaian masalah. Dan ini sangat fundamental, sangat besar kesan dia. Kerana itu baru satu segmen juga. Ya, saya juga terkejut, Datuk Yang Pertua, ini ayat saya yang terakhir, Datuk Yang Pertua. Saya baca fenomena stunting growth, terencat, terbantut. Saya terkejut sebab Putrajaya ni rupanya tinggi. Stunting growth, terencat. Di seluruh Malaysia, stunting ni, the prevalence of stunting ni, yang paling tinggi Kelantan, 34%. Dia berkait dengan makanan yang tak berkhasiat, ya, kadar itu banyaklah, kita tak mau syarah tajuk itu. Tapi bila saya tengok, di Putrajaya juga mengalami masalah yang sama. Putrajaya ni kan satu kota pentadbiran, ya, ke arah Malaysia ni menjadi sebuah negara yang gah dan disegani. Rupanya penghuninya itu, kadar stunting growth dia antara yang tertinggi, 24%. Ya, 24%. Kalau Johor 12, kalau Melaka 14, kalau Kedah 18. Tapi Putrajaya 24. Jadi saya berpendapat bahawa kalau polisi belanjawan yang kita rangka ialah melihat kepada satu segmen masalah, polisi digubal berasaskan kepada data, saya percaya ianya akan menjadi lebih kemas, lebih tepat dan lebih mampu membuahkan hasil. Dengan ayat itu, Datuk Pertua, saya mengakhiri ucapan perbahasan di peringkat dasar pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Saya mempersilakan